Okay, ingat tak nombor 7A ni, koordinat di A. Ingat cari titik persilangan adalah persamaan serentak antara dua garis. Okay, so kita akan dapat negatif 2, 5. Maksudnya ini negatif 2, 2 ini 5. Jadi ini adalah negatif 2 dan ini adalah 5. Okay, apa yang saya buat semalam tu betul. Betul sebenarnya. Skema dia yang salah. Sepatutnya teruskan je kan. Okay, apa yang kita buat semalam tu betul. Jawapan yang saya terima ni yang salah. Tapi skema asal betul. Jawapan yang saya terima ni yang salah. Okay, so kita buat semula. Okay, ada dua cara. Sama ada kita nak buat dx ataupun buat dy. Okay. Let's say kalau kita buat dx. Kita try kita test dua-dua. Saya nak awak faham konsep pengamiran ni macam mana. Okay, so kalau kita buat dx, mata kita macam pandang pada paksi x kan. Okay, so kalau kita pandang paksi x, kita nak luas belorek ni. Maksudnya luas ini daripada had ini sampai had ini, kalau kita kira semua, kalau kita buat pengamiran ni macam ni kan, pengamiran antara fx dx. Okay, ni adalah luas antara lengkung ni dengan ni paksi x maksudnya kita bila kita buat pengamiran, kita cari luas antara lengkung ni dengan paksi x. Yang mana had dia adalah negatif 2 hingga 0. Okay. So kita akan dapat luas ini. Okay. Macam mana kita kamirkan lengkung 9 tolak x squared dengan paksi x. Had dia negatif 2, 0, kita akan dapat luas hijau tu. Okay, sekarang kita nak luas belorek, maksudnya kita kena tolak dengan segitiga bawah. Tolak dengan segitiga bawah ni. Sama ada awak nak buat tolak, kamirkan segitiga tu, kamirkan yang ini ini adalah negatif 5 per 2x dx daripada negatif 2 hingga 0. Atau awak boleh buat formula segitiga setengah, dan ini adalah 2, ini adalah 5. Okay, so darab 2, darab 5. Okay, so kita akan dapat benda sama tak? Kamirkan negatif 5 per 2x daripada negatif 2 hingga 0. Okay, kita akan dapat 5 kan? Okay, sama juga dengan yang ini kita akan dapat 5. Okay, so itu settle faham macam nak cari luas segitiga? Okay, so kita akan, bila kita tolak ni kita akan dapat luas belorek lah. Okay, so dia jadi 9x tolak kuasa 3 per 3, negatif 2, 0, kita tolak ini. Okay, jadinya kita mesti ada 2 ni, tolak 2 ni. Sini tolak dengan 5. So gantikan 0 dalam ni 0, tolak dengan 0 juga. Ini pula 9, negatif 2, tolak dengan negatif 2, 3 per dengan 3. Okay, so kita buat pengamiran. 9 tolak x squared, negatif 2, 0. Okay, so ini adalah 46 per 3, tolak 5. Okay, 31 per 3. Okay, itu paksi x Cuba kalau kita buat paksi y pula. Okay, ni boleh paksi. Okay, paksi y kita kena pandang daripada y. So sini, y kat sini kan. Okay, so kalau kita nak luas ini, kita kena buat penambahan. So daripada ini, kalau kita kamirkan
garis dengan garis ni. Kita akan dapat luas antara kedua-dua garis ni ke sini. So ini adalah luas segitiga. Betul? So ini tinggi dia 2, ini 2, yang ni 5 Okey, lepas tu kita kena tambah dengan daripada sini lengkung ni dengan paksi Y. Okey, iaitu daripada 5 hingga 9. Kenapa 9? Pintasan Y bagi lengkung. Okey. So dia jadi okey, sama ada kamirkan ini ataupun kira je luas macam tadi, luas darat 5. Okey, tapi ini kali ni kena tambah. Tambah dengan pengamiran sebabkan kita dy, okey, mesti kita ambil x, iaitu x squared sama dengan 9 tolak y, jadi x sama dengan 9 tolak y. Okey, 9 tolak y kuasa setengah. Jadi daripada 5 hingga 9. Okey, so ini adalah 5 tambah dengan 9y, sorry. Ni 9 tolak y, setengah tambah 1, 3/2. Per dengan 3/2 darat dengan negatif 1. Kenapa darat dengan negatif 1? Sebab depan y ni ada negatif Okay, so 5, 9. Jadi 5 tambah dengan ini tolak yang ini. Okay, so 9 tolak 9 ni kosong lah. Okay, 9 tolak 5. Okay, ni yang lama sikit kan. Kamikan 9 tolak x. 9 tolak x kuasa setengah per dengan 5, 9. Okay, ni akan dapat 46/3. Bukan. Lama sikit sebab dia melibatkan square root kan. Point 333. Okay, 5 1/3 kan. Okay, 5 tambah 1/3. Okay, ataupun boleh je lah 5 tambah 5.3333. Tak apalah. Kalau nak buat macam tu pun tak apa. 5 tambah 5.33. Tapi make sure panjang 10.333. 31/3. Okay, so dapatlah jawapan sama Saya tak tahulah kenapa semalam. Sepatutnya dapat je jawapan, masa bila tak sama dengan apa yang saya dapat, terus rasa give up. Okay, sebenarnya betul je apa yang kita buat semalam. Okay, so bolehlah faham kalau nak paksi X macam ni, kalau paksi Y macam ni. So sepatutnya kita akan dapat jawapan yang sama lah. Ada certain pengamiran macam tak boleh pun nak buat dengan paksi Y macam tu, dia mesti paksi X lah. Ada certain macam tu. So kita tengok je mana yang senang. Kita tengok mana yang senang. Mesti tak tahu pun tengok mana yang senang tu. Tak apalah. Okay, soalan C. Isi pada yang dijanakan dalam sebutan pi apabila rangka berlorek dikisarkan melalui 360 darjah pada paksi Y. Okay. Okay, so ini ingat tak saya punya tips tu, kalau kita nak isi padu, mula-mula kita cuba buat formula luas bagi yang berlorek. Lepas tu kita buat kuasa 2, letak pi kat depan. Okay, so nak buat formula luas ni, ini adalah mesti paksi Y. Okay.
Sebab dy, sebab ni dia tulis pasti y, mesti dy. Jadi soalan C, okey, dia mesti dy. Nah, isi padu berlorek kan? Okey, so macam nak cari luas ni tadi? Alah, yang tadi tu saya pakai formula lah pula. Okey, tak boleh pakai formula segitiga kalau nak awak kena pakai formula cone. Sebab bila dia pusing tu dia jadi bentuk cone kan. Okey, tapi tak payahlah, kita buat je pengamiran senang. Okey, so kita kamirkan garis ni. Kalau kita nak dy, maksudnya dia mesti x sama dengan kan? X sama dengan negatif 5 per macam ni? Negatif 2y per 5. Negatif 2 per 5 y. Betul? Betul. Okay. So ini adalah negatif 2 per 5 y daripada 0 hingga 5. Pasti y Kalau ini dy, height dia pun mesti dekat y, exist. Pasti y. Okay, so ini ini adalah luas. Jadi kalau nak isi padu dia, kita kuasa 2, kita letak pi kat depan. Okay, lepas tu kita kena tambah dengan luas yang lagi satu tu ini. Kan ini kan? 5 hingga 9, 9 tolak y kuasa setengah dy. Okey. Tapi sebab kita nak isi padu, so ini kuasa 2. So bila kuasa 2 dia hilanglah punca ni. Letak pi kat depan. Okey. Okey tak? Okey. Cikgu. Okay, lepas tu kita kamirkan, lepas tu masukkan nilai, baru tekan calculator. So pi, kamirkan macam mana? Negatif 2y. Ini adalah 4 per 25 kan? Ush, laju. Y kuasa 2 per 2. Betul tak? Bukan. Y kuasa 3 per 3. Ini ni, aduh. Ini adalah 4 per, sekejap, saya buat semula. Ini 0 hingga 5, ini 4 per 25, y kuasa 2 dy. Okay, tu saya baru kembangkan kuasa 2 tu lah Oh, kembang. Okay, so pi 5, 9 tolak y dy. Okay, so pi, okay ni baru saya nak kamirkan. Jadi 4 per 25, y kuasa 3 per 3. Okay, so 0, 5 tambah dengan pi, okay baru nak katakan 9 kuasa 2. 9 kuasa 2. 9 tolak y kuasa 2. 9y tolak 2y. 9y tolak y kuasa 2. per 2. Per 2. Okay, so 5 hingga 9. 5 hingga 9. Okay. Okay, lepas tu kita kena gantikan nilai. Ni tolak dengan yang ini akan tambah dengan pi. Okay, yang ini tolak dengan yang ini. Okay. So 4 per 25 tolak 5 kuasa 3 per 3 tolak 0. tolak masukkan 0, 0. Okay. Tambah dengan 9 tolak 5 per 2. Tolak 9, 5 tolak 5 squared per 2. Ni kamirkan 2 per 5. Okay, negatif lah. Tak ada negatif. Negatif 2 per 5 x squared. 0 hingga 5. Okay, so ini adalah pi 20 per 3. Tambah dengan kamirkan 9 tolak x 5 9. Okay, so ini adalah 8.
So 8 tambah 20 per 3. 44 per 3 pi. Tak ada kata dalam sebutan. Dalam sebutan pi Allah, conteng. Cikgu. Ya. Kan tadi, tak tahulah kalkulator saya rosak ke apa, saya buat 84/25 x squared tu. Dapat negatif, so kita ambil positif je. Saya pun letak juga negatif. Okay. Okay, so settle pengamiran. Kita jawab soalan seterusnya. Soalan nombor 8. Okay, soalan nombor 8. Jadual 1 di bawah menunjukkan nilai-nilai bagi dua pemboleh ubah X dan Y. Okay. Fuyo. Nampak tak tu persamaan dia? K per N kuasa X kuasa 2. Okay. Plot log Y against X squared. Okay. So walaupun dia tak suruh buat jadual, step yang pertama mesti buat jadual. Okay, walaupun soalan A tu plot, tapi mesti step yang pertama adalah jadual. Step yang pertama jadual, step yang kedua plot, step yang ketiga persamaan, step yang keempat kecerunan, lepas tu pintasan Y. Tak kisah mana-mana persamaan ni, tak kisah mana-mana. Kecerunan pintasan Y. Ni jawab soalan. Okay. So yang first of all jadual, sebab saya kan malah nak buat jadual, kita copy paste sekejap. Jadual dia. Sekejap mana? Okay. Lama. Okay, so ini adalah jadual. Okay, tahu tak cara dapat jadual ni? X squared, so 1 squared, 2 tempat perpuluhan, 2 squared, 2/5 squared, 3 squared, 3/5 squared, 4 squared. Okay? Lepas tu log Y. Okay, log Y awak tengok ni. Kita soalan kita pun log kan, Ryan? Lepas tu punyalah ramai yang buat banyak sangat tempat perpuluhan sampai salah plot. Okay, ni kan dia orang buat, kita punya tu ramai buat 0.3997. Lepas tu bila nak plot salah. Syam. Kita buat dua tempat, ramai, bukan awak seorang. Tapi yang saya lah tu. Saya cek jap. Ini ramai. Lepas tu 0.040 dia letak. Okay. Log 4.7 Tapi cikgu, kadang-kadang bila dapat 0.399 tu, kalau kita buat 0.40 rasa bersalah lah pula sebab tak letak 9. Benar. Sebab kita macam biasa buat 4 angka bererti kan. Okay, tapi in case soalan ni, yang jadual ni, sebabkan kita tak boleh nak baca graf tu sampai 4 angka bererti. Kan graf kita tu kan, contohnya kita nak sini 0.3 pusing 0.4. Tak boleh baca 0.3999 tu. Right. So kita boleh baca dua je, dua angka je. Okay, so kalau ini log 4.78 log 4.78, okay, 0.679, betul tak? Sepatutnya macam kalau korang kurangkan 0.6794 kan. Tapi untuk kes ni 0.68 ambil dua tempat perpuluhan je. 0.68 supaya kita senang.
Okay, so log 8.2. Okay, ini baca 0.91. Okay, tulis 0.91. Okay, yang lagi log 14.21. 14.21. Okay, ni adalah 1.15. Dua tempat perpuluhan je. Okay, siapa yang kat dalam ni semua dengar tak? 43 orang ni, 41 orang. Nah, Dengar tu. Sentiasa. Ulang nah. sebab saya nak awak 10 markah kat sini soalan yang trial hari tu, ya Allah, seorang je dapat 9 markah daripada 54 orang. Apa tu? Ayah. Bukan, Faraiman. Farai. Dan dia di kepala bawah tu je. Macam manalah saya tolong cakap. Okay. So, 1 point. Okay, so baca 2 tepat perpuluhan. Okay, so bila dah dapat 2 tepat perpuluhan, kemudian boleh tak plot tu saya dah nak siap plot je. Punya panas. Boleh. Sekejap. Ni Ada kan? masalah. Oh, ini kan? Okay, sekejap. Ini yang skema lagi satu yang saya ambil ni. Salah dia yang ni. Yang cikgu ni buat. Okay. Okay. Okay, nice. Okay, so saya akan je. Pemalas ni cikgu. Okay, copy orang lain punya, kita paste kat kita punya. Tak apa kot, kita orang berkopi skema. Okay. Kita win-win. Ini apa? Like student like teacher. Okay, so step kedua, lepas dia buat jadual, step seterusnya adalah lukis graf. So graf kita, ada soalan. Okay. Dia kata apa ni? 2 kepada 2 unit So 2 cm. 2 cm ni adalah yang bold besar tu 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16. Okay, lepas tu itu paksi x squared. Tulis x squared ni. Saya nak awak tulis supaya awak ingat paksi tu adalah x squared. Okay, 0.2 log y. So 0.2, okay, log y. Okay, lepas tu kita plot 1, 0.4, okay. Lepas tu 4, 0.68. Okay, dah plot. Macam cantik lah plot kan? Memang tak ada yang lari Okay, so kita tekan calculator jap. Nak tengok statistik kan? Okay, nombor 2 y sama mx sama c ni nombor 2. Okay, so x adalah 1, 4, 6.25. Ingat tak ni? Macam ni nak buat? Tiga-tiganya tak you. Lepas tu 16. Okay, lepas tu ambil y pula 0.4, 0.68, 0.91, 1.15, 1.44, 0.8. Okay, lepas tu option irrigation 4. Okay, jadi kita expect daripada daripada kalkulator kecurunan kita adalah 0.0928 dan bitasaman kita adalah A tambah BX kan, so B tu kecurunan, A tu bitasan Y, so bitasan Y kita adalah 0.31. Okay, so nampak pun macam 0.3 kan. Okay. Itu jawapan kalkulator, jangan ambil tau. Itu panduan saja yang menunjukkan kita ni tak salah plot. Okay, so kita dah buat jadual, kita dah buat plot, kita nak buat persamaan pula. Persamaan dia adalah ini.
Y sama dengan K per N X squared. Okay, so kita aim Y kita adalah log Y dan X kita adalah X squared. Okay, jadi kita letak log lah dekat Y ni, sebab dia dah bagi hint macam tu. So kita letak log Y sama dengan log K per dengan N X squared. Okay, lepas tu log Y sama dengan log K tolak log N X squared. So X squared ni boleh bawa ke depan. Log K tolak X squared log N. Okay, jadi kita dah ada paksi Y, paksi X. So kecurunan apa? Kecurunan apa? Log N. Log N je ke? Ni kan? Oh, negatif log N. Negatif log N. Batasan Y adalah log K. Okay, boleh tak? Sebab kan macam Y sama dengan MX tambah C kan. So apa-apa yang attach dengan X kita tu lah kecurunan dia. So yang attach dengan X squared tu adalah log N dan negatif. So kecurunan dia adalah negatif log N lah. Okay, lepas tu dah siap persamaan. Step seterusnya adalah kecurunan dengan pitasan Y. Yeah. Okay, so kecurunan, kira kecurunan. Y tolak Y pada X dan X. Okay, ambil mana-mana titik yang ada atas garis ni. So awak boleh ambil titik bukan cikgu ni buat. Buat macam cikgu ni buat, baca titik tu 0.3. Dia ambil pitasan Y. Lepas tu dia ambil mana lagi titik yang ada atas garis. Macam ini senang kan 16. So dia pun ambil lah 16 dengan 1.8. Dia ambil titik yang senang untuk dia baca. Macam ini pun macam senang 4 kan. 4 berapa? 4 berapa ni? 7, 0.68 macam tu kan. Pun boleh Okay, ambil 2 titik. Lepas tu label macam ni supaya kita tahu titik mana yang kita ambil. Bukan kita tahu, profesor tahu. Okay, lepas tu kira kecurunan. So kecurunan adalah berapa tu? 1.8 tolak 0.3 per dengan 16 tolak 0. Cikgu, Ya. tak salah kan kalau kita ambil nilai X dengan Y yang ada dalam graf? Dalam graf, Dalam graf pula, dalam kotak. dan jadual. Dalam jadual. Dia tak salah kalau betul titik tu kena graf. Macam tu pula Kalau misalnya katakan titik tu kat luar, tak kena graf. Lepas tu kalau korang ambil titik yang tak kena graf tu, salah lah. Tapi dia ada range kan, Tak ada, dia pemeriksaan dia akan tengok titik mana yang korang ambil. Pisang. Dia ada range. Dia ada range kalau betul titiknya. So kalau misalnya katakan saya tahu awak ambil saya tahu awak ambil titik ni kan. Lepas tu kan saya tengok kat graf, kena titik tu kena tak sebenarnya atas graf. Lepas tu kan tak kena. Okay, tak kena kan memang 2 markah terus tolak. Satu markah N untuk dapatkan N tu tolak, maka kecurunan pun tak ada. Okay. So saya mengatakan betul-betul lah ikut soalan dia, gunakan graf. Bukan guna jadual, bukan guna kalkulator. Guna graf. Okay, so ini adalah kecurunan dia 1. Okay, 1.8 tolak 0.3. Okay, dia akan bahagi dengan berapa ni? 16 Okay. 0.09375. Lepas tu tengok sama tak dengan jawapan kalkulator kita tadi? So macam lebih kurang kan? Okay.
So kita on the right track. Kalau misalnya kita dapat jawapan lain, macam jauh lah jauh, mungkin sebenarnya kita tertukar X dengan Y. Mungkin, mana tahu Okay, ataupun kita ambil titik yang tak kena graf. Okay. So, dah dapat ini M, kita akan jawab soalan lah. Ini mana-mana satu dulu, kecurunan jawab soalan, pintasan Y jawab soalan ni. Okay, so kecurunan kita akan jawab soalan, dia nak nilai N. Ya, maka negatif log 10N sama dengan 0.09375. Jadi N sama dengan 0.09375. Okay, macam mana dapatkan N? Macam mana dapatkan N? Tanduk dia kan? 10 kuasa 0.0 0.0375. Okay, 1.241. Okay, seterusnya pintasan Y dengan jawab soalan. Okay, pintasan Y mesti daripada graf juga. Kecurunan kira daripada graf, pintasan Y pun kira daripada graf. Yang ambil yang kira dalam persamaan, ya Allah, saya pun ramai juga. Budak ikram paling ramai. Kan dia punya persamaan untuk cari pintasan Y macam Macmod tu, kan masukkan titik, tu tak, ada contohnya Y sama dengan 3X. Masukkan nilai Y dengan nilai X Lepas tu dia nak C ni kan. Okay, contohnya dia nak C ni. So dia masukkan titik, lepas tu dapatkan C. Itu bukan daripada graf, itu daripada persamaan. So salah. Sia-sia je. Sebab 2 markah hilang terus. Okay, dia suruh ambil daripada graf. Tu sebablah kita kena garis sampai pintasan Y. Garis sampai pintasan Y. Okay, so baca je kat situ, baca dengan mata kasar kita. Jangan pula awak dah pandai tekan kalkulator. Kalkulator bagi 0.3142. Awak pun pergi tulis 0.3142. Salah lah sebab kita punya mata bukan macam mata Superman ke apa ke. So kita baca dapat 0.3 je lah yang kita tulis. Kalau kita nampak 0.31, tulis 0.31. Okay. So kita nampak dalam 0.3. Okay, so 0.3 ni daripada sini sama dengan log K. Log K log 10K lah. 0.3. 0.3. Sama dengan ambil kau tendang. Tanduk lah. 0.3. 1.995. Okay, saya harapkan 10 markah ni dalam tangan Ini macam lokus Pandai sikit. Ya apa tu meh? Lokus mana pula? Mus memang padu dah. Padu Yang semua. baru. Aku keluar dulu lah. Apa hal? Kamarul wujud lagi lah. Hijuk Ya tu, kamu rujuk tu. Siapa yang baru jumpa Kamarul tu? Sian. Mecok. Oh, ni ada. Okay, nombor 9. Aku dari Tapops. Baru datang. Okay, nombor 9 ni kita nampak macam soalan geometri koordinat kan? Raja 4 menyukai paparan skrin dalam suatu permainan. Kenapa hari ni saya tak panggil nama? Dah kenapa nama game ni Puba? Puba. Aduh, nak juga. Okay. Terdapat 3 buah pasukan, iaitu pasukan A, pasukan B dan pasukan C yang bermain pada masa yang sama. Hoi, dah kenapa? Kedudukan awal setiap pasukan masing-masing adalah masing-masing. Okay. So macam mana ni? Pasukan A 11-0, pasukan B 46, pasukan C 14-10. Okay, pasukan A, pasukan A 11-0, pasukan B adalah 46, pasukan C 14-10.
Okey, so soalan A. Kedudukan awal ketiga pasukan membentuk suatu segitiga. Cari luas kawasan segitiga yang terbentuk. Okey, luas segitiga. Apa nak buat? Buat segitiga. Buat segitiga. Okey, membantu. Soalan dia. Betul. Kita selalu ajar macam tu. Yelah. Okey. Fine. Buat segitiga. Okey, lepas tu 11 kosong, untuk 14 10 46. 46. Okay, betul macam nak cari luas dia? Tengah pusing koordinat. Efisiensi. Oh bukan Setengah efisiensi ni. Setengah 6, Oh ni formula lain 14 10 patah balik ke 4 6. Ni tak nak. Saya nak bagi awak cara senang. Cara senang adalah ambil titik yang ada kosong dulu. So 11 kosong. 14 10 4 6, nanti dia patah balik dengan kosong. Itu senang Okay, so setengah. Okay, nanti di atas ini tolak sampingan. Okay, mana dulu? Ini kosong darab 14 yang dulu. 11 10 kan? Oh ya ke? X dulu kan baru bawah. Sebenarnya tak kisah sebab dia kan Betul lah tu saja je. rasa je lah. Boleh tak rasanya? Okay, 110. Lepas tu ini apa dia? Tambah 14 darab 6. Tambah 84. Tambah lagi dengan kosong. Okay, lepas tu ini pula. Kosong. Tambah dengan 40. Tambah dengan 66. Tambah 66. Okay, 110 tambah 84. Tolak dengan 40 tambah 66. Okay, 88. So jawapan 44. Okay, soalan B. Saya nak bagi orang? Boring lah. Kita ada hari ni kita ada ramai. Boleh ke? Okay, so saya boleh buka ada dua lah. Najla. Mirakila ada. Najla. Najla ni. Suka kau kalau Najla. Mirakila ada? Ada. Okey. Menara kawalan terletak ke utara pasukan A. Mana pasukan A tadi? Okey. So menara kawalan dekat atas dia. Betul-betul atas dia 90 darjah. Lepas tu dia kata dan berada pada pembahagi dua sama serenjang bagi garis yang menghubungkan antara pasukan B dan pasukan C. So kita ada satu garis yang menghubungkan pasukan A dan pasukan C. Okay, so kita ada satu garis menghubungkan pasukan ni. Lepas tu menara tu yang pembahagi dua sama serenjang. Okay, so ini yang sama jarak dan ini adalah sama serenjang Tentukan kedudukan menara kawalan tersebut berdasarkan kepada kedudukan awal ketiga-tiga pasukan itu. Okay, ada idea tak? Kalau pembahagi dua sama serenjang, apa kita nak buat? Macam nak cari persamaan pembahagi dua sama serenjang? Titik tengah. Lepas tu cari kecerunan. Okay. Cari titik tengah dulu. Mira, macam ni titik tengah BC? Cari titik tengah ini dulu. Untuk pasukan B dengan C ya dulu. Sebab kita nak pembahagi sama serenjang yang ni. Kita nak persamaan dia. 14 tolak 4 bagi Ya ke? 2. Titik tengah sayang. Macam mana formula titik tengah? Tolak je. Tambah ke? Tambah. X1 tambah X2 per 2 kan? Okay. So? 14 tambah 4 bahagi 2.
10 tambah 6 bahagi 2. Okey. So berapa titik tengah ni? 18 bahagi 2, 9. 11 bahagi 2, 8. Okey. Jadi titik tengah dia 98. Okey, lepas tu macam nak cari pembahagi 2 sama serenjang punya persamaan? Dia ada berapa step tu? Dia ada step pertama, titik tengah. Okey, step kedua kecerunan dia. Okey, step ketiga kecerunan serenjang dia. Serenjang. Lepas tu step keempat persamaan. Y tolak Y1 N tolak. Okay. So ini titik tengah dia. X1, Y1. Kecerunan dia M. Kecerunan serenjang dia adalah negatif 1 per M. Macam tu. So ini pun negatif 1 per M. Okay, ikut step tu Mira. Dah dapat titik tengah, step kedua pula. Kecerunan BC. Kecerunan. Mira? Cari kecerunan pula Ya, kecerunan BC tu. Cikgu, Ya. macam mana nak cari kecerunan? Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Oh, okey dah. Okay. Untuk BC kan? 10 tolak 6. Lepas tu bahagi 14 tolak 4. Okay, berapa? 4 per 10, 2 per 5. Okay, 2 per 5. Okay, so kecerunan serenjang dia? Terbalikkan negatif 5 per 2. Okay. So persamaan serenjang dia, persamaan pembahagi 2 sama serenjang dia jadi apa? Y Y tolak tolak 8 sama dengan negatif 5 per 2 dalam kurungan X tolak 9. Okay. So Y sama dengan negatif 5 per 2X. Negatif 5 per 2 darab negatif 9. Okay, tambah dengan 8 61 per 2. Okay, ni adalah persamaan pembahagi, persamaan yang anak panah hijau ni. Okay. Lepas tu soalan dia kata tentukan kedudukan, maksudnya dia nak koordinat. Okay. Yang kita tahu dia berada tegak atas ni. So kita tahu dia punya koordinat salah satu dia adalah 11. Kan? Yang Y ni kita tak tahu berapa. So dia betul-betul berada tegak atas pasukan A kan? So dia punya X itu 11. Y dia tu kita tak tahu apa. So macam mana nak cari? Cikgu, Ya. kena masukkan nilai X dalam persamaan tu ke? Ya, betul? Untuk dapatkan Y kan. Sebab persamaan ni kan, titik ni kan berada atas garis ni. Maksudnya dia mesti memuaskan persamaan tu. Negatif 5 per 2, 11 tambah 61 per 2. Okay, negatif 5 per 2, 11 tambah 61 per 2. Okay, jadi koordinat dia adalah 11, 3. Okay, thank you. Lagi soalan C. Okay, Dina ada tak? Ada, okay. Garis zon permainan adalah suatu garis berbentuk bulatan berpusat di menara kawalan yang mana jejarinya akan semakin mengecil secara beransur-ansur dalam jangka masa yang tertentu. Pada suatu masa tertentu, garis bulatan ini akan memiliki kedudukan awal pasukan A. Tentukan persamaan bagi garis lurus bagi garis tersebut pada ketika itu. Okay, dia macam gini.
jejari dia semakin mengecil. Okey, ni maksudnya locus lah. Sekejap, tengok soalan balik. Okey, garis zon permainan adalah suatu garis berbentuk bulatan berpusat di menara kawalan. Okey, so kita ada menara kawalan. Dia punya ni titik dia 11.3. Lepas tu ada bulatan berpusat, jejari dia semakin mengecil secara beransur-ansur. Okey, so ini adalah bulatan Pada satu masa tertentu, garis bulatan ini akan melalui kedudukan awal pasukan A. Okay, so 11, 0. Tentukan persamaan garis tersebut pada ketika itu. Okay Dina, so saya dah buat gambaran apa yang soalan ni bagi tahu. So dia ada menara kat tengah-tengah, lepas tu pusat dia kat situ. Kita ada jejari dia. Jejari dia. Okay, boleh tak cari jejari dia berapa? Boleh. Okay, cara cari jejari dia? Jarak. Jarak. X1 tolak X2 kuasa 2 tambah Y1 tolak Y2 kuasa 2. Okay, formula jarak. Okay, so berapa jejari dia? Macam mana? Cikgu masukkan nilai 2 tu je kan? Betul? Cari Kejap. jarak, cari jarak antara Tak titik. kira. Tak payah, awak sebut je. Tak kira, saya ingatkan kira. Awak sebut je saya nak tulis apa ni. 11 tolak 11 kuasa 2 tambah 3 tolak 0 kuasa 2. Punca kuasa. Dia adalah 3 lah sebenarnya Ni tambah 3. Sebab ni 0 tambah dengan 3 tak ada 3 betul lah 3. Kuasa 2 punca kuasa. Okay, so jejari dia 3. So soalan ni dia nak persamaan ini. Okay, macam nak buat persamaan ni? Persamaan bulatan ni. Okay, kalau garis lurus senang, Y sama dengan MX tambah C tu kan, atau Y tolak Y1 sama dengan MX tolak X1. Okay, tapi dia nak persamaan bulatan. Macam mana nak buat? Dia adalah persamaan locus. Kita kena let titik ni yang bergerak ni sebagai XY. Okay, kemudian awak cari jarak antara XY dengan yang ini dan samakan dengan jejari dia 3. Okay, tolong buatkan. Cari jarak. Guna formula jarak ke? Ya, betul. Locus dia jarak. Cari jarak antara titik ini dengan titik ini. Titik XY dengan titik sebelah 3. Sana cikgu? Cari jarak antara titik yang ini titik yang ini. Guna formula jarak kan? Yes. X tolak 11 kuasa 2 tambah Y tolak 3 kuasa 2. Okay. Punca kuasa. Okay, yang ini kita tahu jarak dia 3 sebab kita dah cari tadi. Okay. So ini kita kembangkan. Okay, dah Dina, thank you. Ini kita kembangkan cara cepat ni. X squared tolak 22X tambah 11. Tambah 11, 121 Okay, 121. Tambah dengan Y squared tolak 6Y tambah 9. 3 kuasa 2 9. Okay. So X squared tambah Y squared, kita susun lah tolak 22X tolak 6Y. Okay, so ini dengan ini 121 tambah 9 tolak 9.
Okey, so inilah persamaan garis tersebut. Okey, boleh tak? Faham tak? InsyaAllah. Faham. Uish, uish. Dah. Beres. Okey, nombor 10. Panggil orang dulu lah supaya lebih bersedia. Dia shock. Dia shock. Okey, Amalia ada? Okay, nak jelak ni. Dia tak ada aku, saya rasa dia tak ada. Dia ada. Apa ni Cuna? Tak, kita tengok story tu tadi. Selamat. Story pula dah. Okey, so Amalia soalan A dengan B, Haris soalan C Okey. Sekejap, macam ni. Okey, so Haris pun get ready Soalan 10. Ajar 5A merupakan sebuah pelan sisi sebuah model rumah mini. Okey, Tamrin perlu mewarnakan kawasan segitiga. Pada sisi rumah tersebut dengan menggunakan cat khas seperti yang ditunjukkan di rajah 5B. Oh ni, sisi ni. Okey, tak ada. Saya selalu rasa kelakar bila macam soalan semangat nak kira. Kalau saya beli je cat, lepas tu dan cat lebihan tu simpan lah. Atau cat benda lain. Okey, so ABC dah. ABC adalah sebuah segitiga sama kaki. Okey. Dengan AC 16, AB, BC 10, BE dan BD ialah lengkok bagi dua belatan berpusat pada A dan C masing-masing. Okey, so nampak tak? Ini adalah lengkok bagi pusat A. Maksudnya itu adalah sektor lah. Dan ini pula adalah satu lagi sektor. Pusat dia dekat C. Okey. Cari sudut BAC dalam radian. Okey. So dia nak sudut BAC yang ini. Okey. Okey, Amalia, ada ni tak? Ada idea tak? Macam biasalah, saya kan selalu pesan kalau soalan sukatan membulat, kita mesti ada kemahiran menambah garis. Menambah garis dalam gambar rajah. So kalau kat sini, kita nak cari sudut ni. Kita nak cari sudut ni. Tapi kita tak ada panjang lengkok dia. Kalau kita ada panjang lengkok dia ni, senang je S sama dengan J theta. Okay, so ada idea tak? Tambah garis tengah-tengah cikgu. Okay, tambah garis tengah-tengah pun boleh. Kalau tak ada idea yang itu, kita ada idea yang ini. Kita. Okay, so kita kalau lah korang ada idea kan. So ini kan 10, yang ni 10, yang ni 16. Kita kan dah biasa kan cari sudut kalau dalam penyelesaian segitiga. Betul? So dia akan jadi macam 10 square, sebab dia bertentangan kan, sama dengan 10 square tambah 16 square tolak 2, 10, 16 cos theta. Kan nanti cari theta apa. Okay, ataupun kita boleh tambah garis kat sini. So kita tahu dia simetri. Allah mana. Kita tahu dia simetri, maksudnya 16 tu kita bahagi 2 lah. So dapat 8. Dapat 8. Okay. Jadi macam mana tu? Macam mana Tamalia? Macam nak dapatkan theta? Ini 8, yang ini 10, maksudnya kita nak pakai apa? Cos rule je. Bukan cos rule. Cos rule ini cos rule. Dia ni SOHCAHTOA. Kalau segitiga. SOHCAHTOA. So kah lah adjacent. Okay.
So cos theta sama dengan adjacent 8/10 So theta sama dengan shift cos 8/10. Okay, 36.87. Okay, ni darjah. Soalan nak dalam radian. Macam nak tukar kepada radian? Nak tukar kepada radian? Darab pi. Pi. First atau apa? Darab pi per darab pi per 180. Okay, 0.6435 radian. Okay, soalan B. Perimeter kawasan Belorek. Okay, so macam ni perimeter kawasan Belorek. Yang ini kita dah tahu. Ini dah tahu 10. Yang ini dah tahu 10. Yang ini dah tahu ini. Ini berapa ni? Sebab kita nak ni kan? Kita nak ini, yang ini. Ini kan Belorek kan? Ataupun sebenarnya kita cari yang ini, lepas tu kita darab 2 kan, senang. Ni dengan ni. Okay, AD tu berapa? Kita nak pakai AD tu. Hmm. 16 tolak 10 tu. 16 tolak 10. 16 tolak 10 kita akan dapat 6 kan? Okay. So ini 10. Sebabkan dia jejari, ini pun 10. Okay, ini 10. Jadi ini pun 10. So AD ni adalah 16 tolak 10. Ini 10 jadi ini 6. Okay. So itu dah ada. Okay, lagi satu ini BD pula. Okay, macam dapatkan BD? Amalia? Panjang lengkok BD? Kita pakai S sama dengan J theta. Panjang lengkok So S yang kita nak. Okay, jejari berapa? 6 ayu. Ini yang saya buatkan ini. BD ini. Ini adalah panjang lengkok bagi ini. Betul? Kan? Nampak tak? Faham ni. Kan? Ini adalah panjang lengkok bagi set point ni. Oh. Jari kita adalah 10. 10. Okey, pusat kita? Baik. Tu. Ni sama kan dengan ini? Sama. Tak ada kata sama tapi kan? Okay. So 0.6435. Sama Okay, so berapa ni? Darab dengan 10. 6.435. Okay, so tambahkanlah. So 6.435 tambah 10 tambah 6. Okay, 22.435. Okay, lepas tu darab dengan 2 kan? Darab dengan 2. 44.87. Okay. Okey. Tahu kan kenapa kita darab 2? Darab Ni, betul kita nak ini pula. Okay. Baik. Okay, Harith. Okay. Soalan C. Kos yang diperlukan untuk mengecat kawasan BDE. Okay, so dia nak ini pula BDE ni. Dengan cat akrilik, kita harga cat itu adalah
0.35. Okay, sebelum kita nak kira kos, kita mesti kira luas dulu kan? So berapa luas tu? Kita nak cari. Kita cari luas luas sektor ni dulu. Boleh? Okay, so berapa luas sektor ni? Setengah, dia suka kita kan? Setengah 10/2. Kita ada yang 0.642. Okay. Setengah darab 10/2 darab 0.6435. Okay, 32.175. Okay. So, macam mana kita nak tolak luas yang ini? Kita nak tolak luas yang berlorek ini. Cikgu. Kalau luas sektor ni, kalau kita ni, kita cari luas segitiga. Luas segitiga yang ini. Lepas tu luas sektor ini kita tolak dengan luas segitiga. Dapat yang ini kan? Betul tak? Ya, benar. Itu kita darab 2 kan? Okay lah, so betul lah luas sektor, kita dapat luas sektor. Kita dapat luas sektor yang ini tadi. Okay, lepas tu kita tolak dengan segitiga ni. Okay. So luas segitiga tu, Haris macam mana Mak Syarif? Tadi ini panjang ni tadi berapa? 8 kan? Setengah ABC boleh? Okay. So luas segitiga setengah ABC. Okay. So setengah A kita adalah 10 lagi. Okay. Sin ini duduk dalam darjah 36.83. Okay. So setengah darab 10 darab 8 darab sin 36.87. Okay, 24. Okay, so kita nak buat apa tadi? Luas sektor tolak luas segitiga untuk dapatkan yang ni. Okay. So 32.175 tolak 24. Okay, 8.175. Okay, lepas tu darab dengan 2. Darab dengan 2 supaya kita nak itu separuh je, tu lagi separuh ni. Darab dengan 2 kita akan dapat 16.35. Okay, so kita dah dapat luas yang colour kuning tu. Dia kata cos dia 0.35 setiap cm square.
Okay, so luas ni adalah cm squared. Okay, jadi darab dengan 0.35 Okay, 5.72. Okay, so sebabkan ini RM, jangan bagi perpuluhan yang banyak sangat pula. Ya, RM dia 2 tempat perpuluhan 2. Ya? Okay, selesai. Okay, nombor 11. Budak Islah dah. Okay, Timah ada tak? Ada. Okay. 11A, di sebuah bandar A, satu data telah diambil untuk mengetahui kehadiran pelajar ke sekolah. Didapati kebarangkalian pelajar yang hadir ke sekolah ialah 60%. Okay, so kebarangkalian seorang pelajar tu hadir 60% lah. So let's say kalau ada 100 orang pelajar dekat sekolah tu, 60 mesti hadir. Ni macam tu Okay, dalam tempoh N hari, kebarangkalian untuk hadir ke sekolah sehari adalah 6 kali kebarangkalian tidak hadir ke sekolah langsung. Okay. Okay, so ini macam ni. Bila dikata dalam tempoh N hari, maksudnya X kita ni dia antara 0, 1, 2, 3 sampai N. Okay, dan kebarangkalian P dia adalah 0.6. Okay, so dia nak cari N. Dia cakap kebarangkalian untuk hadir ke sekolah, okay, adalah 6 kali kebarangkalian tidak hadir ke sekolah langsung. Okay, cuba kita buat direct translation sikit. Kebarangkalian untuk hadir ke sekolah. X sama dengan 1 Sekejap. Tengok sekejap jawapan dia. Kita tengok pun jawapan tadi. X sama dengan 1. X sama 0. Okay. Kebarangkalian untuk hadir ke sekolah. Okay, so kebarangkalian dia hadir ke sekolah adalah ini sama dengan 6 kali dia tak hadir ke sekolah. Okey. Kebarangkalian untuk hadir ke sekolah sehari. Oh, okey, patutlah saya macam pelik. Tak ni, sehari. Sehari tu maksudnya satu lah. Allah sama dengan 1. Okey, ni. Sekolah sehari 1. Okey, tak hadir ke sekolah langsung, 0 lah, 0 hari. Okey, dalam N hari tu Okey, so kita ada formula N CR, P kuasa R, Q kuasa N to R. Okey, jadi okey, bagi tahu saya apa nak tulis? Untuk X sama dengan 1 ni. NC1 darab 0.6 kuasa 1 darab 0.4 kuasa N tolak 1 sama dengan 6 pula darab ni. Untuk X sama 0 pula N C0 0.6 Mhm.
kuasa kosong, Mhm. 0.4 kuasa N. Okey. Okey, so sekarang kita nak cuba cari N. So kalau N C1 berapa nilai dia? Kalau kita tak tahu kita boleh tekan 5 C1 berapa? 5. 6 C1 berapa? 6 C1? 6. Okey. Jadi kalau N C1 kalau N C1 dia adalah N. Kan? 5 C1 5. 6 C1 6. So N C1 N. Okay, so ini adalah 0.6. Ini adalah 0.4 N kuasa. Okay. Okay, kosong pula. So 6 C kosong ni let's say lah 1. Okay, so apa-apa kalau C kosong kita akan dapat 1. Okay, ni dapat 1. 0.600 ni pun 1. Okay, 0.4 akan kuasa dengan N. Okay, so sampai sini kalaulah korang tak tahu nak buat apa, shift solve je. Kalau tak tahu nak buat apalah. Cuba shift solve 0.6 darab dengan 0.4 kuasa X tolak 1 tambah sama dengan 6 kat 0.4 kuasa X. Okay. So shift solve agak-agak X ni berapa nilai dia? N lah. N ni berapa? N ni kan bilangan kan? Okay. So let's say lah saya teka bilangan dia 3. Oh, N sama dengan 4. Okay, settle. Tapi kalau korang rasa macam nak selesaikan, nak test-test lah supaya dia macam tak ada obvious sangat ke apa ke kan, boleh je. So 0.4 N tolak 1 per dengan 0.4 kuasa N, ini akan sama dengan 6 per dengan 0.6 N. Okay. So kalau kita ada yang ini macam A kuasa M per dengan A kuasa N, dia akan jadi A M tolak N kan. So dia akan jadi 0.4 N tolak 1 tolak N. Okay. Sama dengan 6 bahagi 0.6. Okay, 10 per N. Okay, so 0.4 kuasa negatif 1 sama dengan 10 N naik atas, N sama dengan senang cerita. Ni adalah 1 per apa tadi? 0.4 kuasa negatif 1 senang cerita. 0.4 kuasa negatif 1. Okay, 5 per 2. Okay, so N sama dengan 10 darab 2 per 5. Okay, N sama 4. Okay, kalau lah tak ada idea sampai tadi ni, kalau kau tengok ini macam Allah malas ni nak buat benda ni, shift solve je lah. Okay, tapi kalau rasa macam determine juga nak selesaikan, cuba je. So kita tahu jawapan kan, cuma kita nak buat sampai dapat jawapan. Okay, soalan 2. Okay, Aiman ada tak? Aiman ada? Hello? Ada, okay. Mana? Okay, kirakan variance bagi bilangan yang tidak hadir ke sekolah. Okay, so dia nak tak hadir tau. Bila tak hadir, variance ni formula dia apa? NPQ kan? Ni ada kat depan. Okay, so bagi ini adalah bagian tak hadir. Ini adalah bagian. Okay, so berapa? Kita nak kira. N kita 4, lepas tu
Oh, P dia P. apa? Ha, P dia 0.4 0.4. Dia dah tukar dah. Kalau dia nak bagi bilangan yang hadir, kita akan guna P 0.6. Tapi sekarang kita bilangan yang tak hadir, so kita pakai P dia 0.4. Okey. Itu dah guna 0.6. Hmm. Okey, so jawapan 0.96. okey. Okey, kita panggil orang lain pula. Haras ada? Takkan ni. Aku nak takut soal. Haras ada? Macam tak ada je cikgu. Ya. Okay, Izzatul ada? Ada. Okay, dengar gila Izzatul kan? Okay, so soalan ni sebenarnya dia macam agak susah tau, tapi bolehlah kita cuba je. Okay, so dia kata ETS dari KL ke Sungai Petani, taburan normal, okay, secara purata maksudnya min. Min dia 0954. Okay, dan sisian piawai dia 7.14 minit. Okay, kereta api itu dijangka tiba pada jam 09.48. Okay, cari kebarangkalian bahawa kereta api itu akan lewat tetapi tiba sebelum, wow. Boleh baca masa tak itu nak jawab ni. Okay, cari kebarangkalian bahawa kereta api itu akan lewat tetapi tiba sebelum jam 10.02 minit. Okey. Sekejap, saya tengok depan sekejap. 0.6681. Okey. Okey, so kalau kebarangkalian kita guna 4 step tu mula-mula X tukar kepada Z, lepas tu graph, lepas tu normal CD Okey, ingat 4 step tu, 1X, 2Z, 3 graph, lepas tu 4 normal CD untuk soalan kebarangkalian. Okay, so X kita dia akan lewat tapi sebelum. Okay, maksudnya apa tu? Kebarangkalian, okay, X tu akan lewat maksudnya dia akan lebih daripada 0948. power. Okay, lepas tu dia akan tiba sebelum 10.2 minit. 10.02. Okay. So itu X Kemudian yang kedua kita akan tukar kepada Z. Okay, so tukar kepada Z 0948. Okay, purata dia berapa? 0954 4 per dengan sisian piawai 7.14 Okay, berapa ni? Kosong 54 bahagi dengan 7.14. Okay, so negatif 0.54. Ini negatif 0.8454 nak. Okay, lagi satu. 1002 tolak dengan 0954 per dengan 7.14. 6.72. Okey. 6.7. Ya ke? Tolak 0954 bahagi 7.14. 6.
1.12 Skema salah ni. Satu pun satu dua yang skema. Mungkin 1.2 6.7 09 7.12 12 apa? Cikgu, mungkin sebab minit kot. Kalau kira minit. sebab dia dah melebihi betul tu. Macam ini settle kan sebab dia dalam minit yang sama. Okay. So okay, so macam mana ni? Ini 2 minit kan? So 60 dia macam ini okay, jap. Kena macam budak form 1 pula. Okay, 10.02 ini jam, ini minit. So 09.54. Okay, macam ni kalau kita tolak 62 kan? Tolak 54. Okay, so 8 minit. 8 minit betul? So 8 minit kita bahagi dengan 7.14. Okay, 1.12. Okay. Ni kalau tak perasan ni. Tak perasan. Selamatlah. Kita ingat mark. Lepas tu salah. Okay. So step ketiga lukis graf. Lukis graf. Kita tengok ini adalah negatif. Belah kiri 0.84. Lepas tu ini adalah positif. Sini 1.12. So kita nak tengah-tengah. Okay, step last normal CD. 7 negatif 0.84 1.12. Okay, 0.668. Okay. Okay, nombor 2. Nombor lain pula. Fawaz setiap malam ke ni? Okay, Fawaz. Nombor 2. Go. Sabar je lah Nombor 2. Jika kebarangkalian kereta api itu akan lewat diberi sebagai 0.025. Okey, dilewat 0.025, tentukan masa ketibaan kereta api itu. Okey. Dia macam ini macam soalan tentukan K, tentukan M, tentukan T, kena pakai inverse normal. Kan dia sebab diberi kebarangkalian. Jika kebarangkalian, maksudnya diberi kebarangkalian 0.025 cari T kan? Cari T. Okay. So tetap step yang sama, X, kedua Z, yang ketiga graf, cumanya kita pakai inverse normal kan? Okay. Okay, so X, apa tu? X akan lewat maksudnya lebih daripada T tu, masa dia sama dengan 0.05 kebarangkalian dia tu. Okay, lepas tu tukar kepada Z, T tolak Kosong ni tadi. 0954. 0.954. Okay. Bagi 954 bagi 7.14. 14. Okay, ni salin balik. Okay, ni step kedua. Step ketiga, graf. Okay.
So graf untuk yang ini, kita tengok ini dan ini serentak. So dia ke kanan kecil je. Sebelah sini. Okay, so ini adalah 0.025. Okay, lepas tu tekan apa? Calculator. Menu. 7. Inverse normal. Okay, nak masukkan berapa ni? 0.5. Kan? 0.5 tolak 0.05. 0.5 tolak. Satu tolak 0.05. Satu tolak 0.025 kan? Sebab kalkulator dia bagi jawapan yang belah kiri sebab kan kita ke kanan, kita kena satu tolak. Okay. So 1.96 belah sini 1.96. Okay, kalau awak bagi jawapan tadi, kalau masukkan 0.025, kita tetap akan dapat jawapan tapi negatif. Negatif 1.96. Tapi kalau nak ikutkan, kita kan belah kanan, positif. Okay, so sebab kita ni satu tolak. Okay. Lepas tu soalan dia nak masa kan. Apa yang kita perlu buat adalah yang ini akan samakan dengan okay, so T tolak 0.954 per 7.14 sama dengan 1.96. Okay, 1.96 darab 7.14 tambah 0.954. Boleh ke macam tu je? Ya ke ni? Boleh ke? Boleh ke macam tu je? 1.96 Kau kita kena normal CD dia dulu ke? darab dengan 7.14. 14.44. So 0.994 tambah dengan 14.44. 0.44 54 tambah 14. Mana dah 14.44 ke? 1.96 darab 7.14. 1.96 darab dengan 7.14. 13.9. Apa yang saya buat? 7.14. Okay. 13.99. Confident je tadi. Okay. So 0.99 54 tambah 17. Okay, ni lebih 60 kan? Bila lebih 60, 7 minit kat sini, jam minit ni. Masuk 1, 10. Okey. Oh, okey. Jadi T dia adalah 10.08 masa kata. Kalau tadi saya main buat je tadi kan 1.96 darab 7.14. Lepas tu saya main tambah je kan dengan tu. Tambah 0.954. Tak dapat kan? Dia kena buat jam dengan minit tu juga kan? Betul-betul? Okay. Okay, so itu je lah, dah pukul 11 dah. Bahagian C ni senang tak agaknya? Boleh buat sendiri tak? Bahagian 13 boleh, senang je segitiga dia, macam tu je. Oh okay, adalah bahagian PQ, QR 10. Okay. Oh 3D. Confirm keluar 3D SPM korang. Next 9 keluar, SBP keluar. Okay, so itu je lah bahagian C ni nanti. Sekejap, skema korang ada tak? Kalau tak ada, saya snap lah skema jawapan untuk soalan nombor 12 dengan 13 ni. Nanti kalau tak dapat jawapan nanti kan tanya. Baik cikgu. Okay, so jumpa lagi tak tahu bila.
Nanti bila-bila. Kita akan bincang soal Kedah dengan Penang kan patutnya sehingga 30% dalam kelas tu. Sebenarnya soalan Kedah dengan Penang tu susah tau. Penang tu soalan kibat. Yang Kedah tu pun boleh tahan dia punya kibat dia. Nanti saya tengoklah kalau kita macam nak tukar sikit jadual ke, kita buat Terengganu dulu ke. Tengoklah macam mana okey. Apa benda ni korang? Oh, Cikgu. okey. Sekejap. Okey.